Oke, salam dan salam sejahtera. Kita masih lagi belum selesai dengan isu berkenaan dengan tawaran sertai kerajaan. Yang mana kenyataan ini dikeluarkan oleh Presiden PAS dan juga timbalan Presiden PAS. Tapi hari ini, tiba-tiba pula kita lihat Ketua Penerangan PAS cuba untuk menyalahkan ataupun menunding jari kepada Lim Kit Siang dalam isu ini. Kita tahu sebelum ini ada kenyataan yang dikeluarkan oleh veteran DAP ini, iaitu Lim Kit Siang berkenaan dengan isu menawarkan PAS untuk menyertai kerajaan. Tetapi ini bukan yang boleh kita nak katakan sebagai satu perkara yang boleh dibawa ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Kit Siang ini sebagai dia wakil untuk kerajaan yang ada berunding supaya PAS masuk dalam kerajaan. Tak boleh lah macam tu. Ini kenyataan sebagai seorang ahli politik. Saya pun boleh cakap macam tu. Jadi hari ini dia menyalahkan Lim Kit Siang pula. Dan dia kata dalam isu ini juga Ketua Penerangan PAS ni Khairil Nizam Khairuddin, dia menyalahkan juga Presiden UMNO yang tidak buat kerja rumah selepas menyindir Presiden PAS berkenaan dengan isu tidak perasan ataupun perasan berkenaan dengan isu nak bergabung dengan kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Dan dia kata di sini, Zahid perlu berhenti daripada menipu dan terus menipu ahli UMNO maupun rakyat. Terpulang Zahid lah. Zahid Presiden UMNO, Zahid pengurusi Barisan Nasional. Dia presiden, dia yang nak menentukan kerajaan ini. Kerana kerajaan ini perlu bergabung dengan N-Block, bukan mencari SD. Jadi saya lihat kenyataan Khairul Nizam ni, dia cuba menutup ataupun menegakkan benang basah. Yang mana lubang dah besar, dia tutup pakai kain. Kereta lalu jatuh juga tayar ke dalam tu. Inilah masalah dia. Jadi penipuan yang dibuat oleh pimpinan PAS itu sendiri, berbohong dengan rakyat, berbohong dengan walaon dia, siapa suruh? Di sini saya lihat kenyataan dia. Apabila ditanya oleh wartawan berkenaan dengan isu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden dan timbalan Presidennya, dia tidak nak jawab. Yang mana dia kata di sini? Apa dia kata? Dia bagaimanapun tidak menamakan siapa yang menemui Hadi untuk menawarkan kerjasama kerajaan perpaduan. Walaupun terdapat desakan dari pihak untuk mendedahkan. Kalau Khairil Nizam sebagai Ketua Penerangan PAS ini mempunyai maklumat ataupun betul apa yang dia nak ulas, maka dedahkanlah. Tapi dalam isu ini, paling lawak adalah jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, mungkin hanya tawaran ketua ranting. Kawan-kawan tahu tak ketua ranting itu macam mana? Saya ni ketua cabang. Saya ketua cabang, saya pun ada ranting saya lantik. Banyak ranting saya buat. Jadi saya yang bertindak untuk lantik ranting ni. Contohnya ada setiap kampung tu saya akan letak satu ketua ranting. Itulah ketua ranting. Kalau di kampung, kalau bukan politik, ya ketua kampung lah macam tu. Jadi kita akan melantik satu ketua ranting kita di bawah kita. Kita sebagai ketua cabang. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa hanya tawaran ketua ranting, dan kita tahu Rafizi pun menafikan dalam isu ini, maka jelaslah bahawa PAS ini pembohong. Saya gelaklah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kata mungkin tawaran daripada ketua ranting. Yang mana dia kata saya pun tak tahulah. Tidak sampai, tidak pernah sampai dan tidak pernah dibincangkan di peringkat kepimpinan dan yang mana antara gabungan kerajaan yang ada hari ini. Inilah PAS. Jadi hari ini apabila jawapan-jawapan yang diberikan kepimpinan PAS untuk mereka menegakkan benang basah mereka, inilah sikap mereka. Apabila pemimpin mereka melakukan satu kesalahan, maka ketua penerangan dia, anak muda dia, walaon dia cuba mempertahankan pembohongan ketua mereka. Inilah ketua pembohong semua. Lepas tu di bawah-bawah pun ikut berbohong. Dah tahu. Kalau betul hari ini rakyat dah desak, siapa dah bagi tahu? Siapa ada yang nak pergi berunding tu? Bagi tahu. Apa yang susah sangat? Itu saya kata. Kalau dalam kepimpinan PHS, saya yakin tak ada. Tapi dia menyalahkan Lim Kit Siang dalam isu ini. Mungkin itu yang saya katakan tadi. Dalam video saya dah pernah kata, siapa ada yang layak untuk berunding? Yang layak berunding adalah ketua-ketua parti. Contohnya dalam kerajaan yang terbentuk hari ini. Yang pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua
Datuk Seri Zahid Hamidi. Yang ketiga, Premier Sarawak Abang Jo. Yang keempat, Parti Warisan melibatkan Datuk Seri Safi'i Afdal. Siapa lagi? Parti-parti yang menjadi ketua parti walaupun kecil. Jadi mereka-mereka ini yang dibawa ke meja rundingan. Dan orang yang ikut mungkin timbalan presiden, contohnya Tok Mat, daripada PKR Rafizi Lamli, daripada parti GPS, timbalan pengurusi mereka. Begitu juga dengan parti-parti kecil yang lain. Maka masuk pula kepada DAP. DAP yang layak untuk berunding Setiausaha Agung dia, yang Tony Luke. Begitu juga dengan parti dalam komponen Pakatan Harapan ini tadi, iaitu Tuan Haji Mat Sabu ataupun Datuk Seri Haji Mat Sabu yang perlu layak bertanding. Dan akhirnya, contohnya dalam PH itu yang besar, melibatkan Datuk Seri Saifuddin Nasution. Mereka-mereka ini yang layak untuk berunding dan menentukan nak bawa masuk atau tidak pimpinan PAS. Bukannya sembrono. Kalau Lim Kit Siang, dia cuma sekarang ini jawatan dia sebagai veteran DAP yang mana beliau boleh bagi pandangan, tetapi tidak boleh terus kenyataan itu dipakai untuk mengatakan bahawa ada orang datang berunding. Hari ini nak menyalahkan DAP, nak menyalahkan Lim Kit Siang, inilah sikap PAS. Terus melompat. Tetapi akhirnya mereka sendiri. Siapa dia yang bawa berunding? Kalau setakat ahli parlimen biasa dalam kerajaan hari ini, tak laku. Kalau Hisamuddin Hussein nak bawa berunding, tak laku. Kalau Ismail Sabri nak bawa berunding, tak laku. Tak pakai. Yang kena ada yang berunding, yang nak cerita benda ni, itulah tadi yang sebut itu. Maka jelas bahawa PAS berbohong. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab isu itu mungkin ketua ranting. Ketua ranting tu yang bawah lah. Tapi tidaklah bawah sangat. Cuma ranting dia akan menyokong kami kalau saya ketua cabang ni. Jadi saya ketua cabang. Ketua cabang saya untuk menyokong kepimpinan pusat. Jadi kepimpinan pusat akan menentukan hala 7 parti. Jadi mereka itulah yang berunding. Seperti kami ini pemimpin ke pertengahan. Ranting itu pemimpin di bawah. Dia pemimpin tapi bawah. Bawah daripada ketua cabang. Jadi PAS kena faham itu. Jadi hari ini, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab macam itu, patutlah. Inilah sikap mereka. Yang mana mereka ni lupa bahawa kerajaan hari ini terbentuk bukan melalui SD. Melalui cara en bloc. Kena ketua parti. Jadi walaupun kita ada 5 orang tak setuju dalam kerajaan hari ini, tak boleh. Dia boleh saja keluar. Keluarlah. Ada orang UMNO tu yang gila nak keluar daripada kerajaan hari ini, yang tak dapat jawatan tu, keluarlah. Presiden dah boleh buat usul bahawa bawa ke meja rundingan UMNO, okey, pecat. Dah pecat, buat pilihan raya kecil. Sanggup mereka. Dah elok-elok dapat peruntukan dalam kerajaan, dah elok-elok tak kena masalah, keluar tak pasal-pasal. Hilang jawatan, bertanding lagi semula. Ya kalau menang, kalau orang tolak, habuk pun tak ada. Jadi itu dia. Memang ada di antara kalangan orang UMNO yang tak suka. Tetapi peratusannya tak boleh nak dibawa ke meja rundingan. Jadi itu cerita dia yang mereka sekarang ni dok kalut berkenaan dengan isu yang macam ni. Kenapa? Jadi saya tengok PAS tak relevan lah. Omong kosong orang Indonesia cakap. So sekian saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.